Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Pagi yang cukup mencabar pagi ini untuk seluruh rakyat Malaysia kerana kita tadi hujan lebat, Helena. Jadi kabarkan ramailah susah nak bangun pagi kan. Tapi tak apalah, kita kena tetapkan satu keazaman dalam diri kita. Walau apa pun cabaran untuk hari itu terus maju ke hadapan. Dan saya kira pada hari Isnin ni mungkin kita dah boleh lebih peka dengan keadaan sekitar, dengan rakan-rakan sekitar, rakan-rakan berhampiran kita, tak kisahlah keluarga, rakan sekerja ataupun siapa saja, kerana mungkin dengan menjadi seorang yang peka, seorang pendengar yang baik, kita mungkin dapat menjadikan hari seseorang itu lebih baik daripada sebelumnya. Kadang-kadang kan kalau kita tanya kawan kita, awak apa khabar? Saya penat lah. Nanti mulalah kita pun mengomel, mesti tidur lambat ni, tengok Netflix ni, ni. Padahal dia memang mungkin penat, mungkin betul-betul banyak perkara yang nak difikirkan dan sebagainya. Kalau kita tak boleh jadi membantu masalah mereka, mungkin kita boleh jadi pendengar yang setia. Itu pun satu ciri yang baik. Betul. Dan orang kata healing tak habis-habis lagi ni sebab hari tu sambutan Hari Malaysia. Ada apa ni? Dah berseronok-seronok dah. Ni kata penat tak hilang lagi ni, tapi tak apa. Kita teruskan hari seperti biasa. Hari ini kita ada beberapa berita boleh kita kongsikan. Apa yang antara intipati di portal hari ini, Betul. Helena? Okey, ini sedikit tentang berita di Sabah di mana Jabatan Kesihatan Negeri Sabah hari ini membuat laporan polis bagi menafikan kononnya ada dakwaan yang mengatakan bahawa hospital-hospital di Sabah merampas bayi seperti yang dilaporkan oleh sebuah portal media. Dan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr. Aziz Sana berkata pihaknya telah pun menjalankan siasatan susulan laporan portal itu semalam, iaitu bukanlah semalam, pada 15 September yang bertajuk Baby Snatching, How Stateless Moms Lose Their Infants in Sabah Hospital. Dan beliau berkata pihak JKN Sabah mendapati dakwaan itu sebenarnya tak benar dan tak berlaku pun di mana-mana hospital Kementerian Kesihatan di Sabah. Dan pihak JKN Sabah juga mengambil serius berhubung dakwaan ini dan mereka memberi jaminan kepada semua pelanggan fasiliti-fasiliti kesihatan kerajaan bahawa keselamatan serta kebajikan mereka adalah keutamaan Jabatan Kesihatan. Dan mereka juga berkata setiap pesakit akan dirawat dengan saksama berdasarkan peruntukan undang-undang dan peraturan sedia ada di Malaysia. Dan kalau kes melibatkan bayi yang diabaikan ataupun ditinggalkan di hospital, JKM akan merujuk kepada pegawai pelindung bayi mengikut peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak 2001 ataupun Akta 611. Dan katanya juga JKN Sabah memberi sepenuh kerjasama dengan pihak polis untuk menjalankan siasatan. Baik, dan saya kira ini adalah satu lagi sisi untuk kita lihat dalam pelaporan yang benar, berita palsu dan sebagainya. Satu perkara yang mungkin kalau disalah lapor, disebarkan fakta yang salah akan membawa kepada kegusaran awam. Baik, ini di Sabah, apa yang boleh Izu kongsikan? Okay, ceritanya di Semenanjung ini saya rasa orang dah sedia maklum, tetapi kita nak war-warkan kembalilah di mana Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM buat pertama kalinya membuka permohonan kepada orang awam, kepada mereka yang berminat untuk menjadi pengawas peperiksaan SPM 2023 bolehlah membuat permohonan yang telah pun dibuka bermula 12 September 2023 dan akan ditutup pada 31 Oktober 2023. Dan ini selaras dengan apa yang diperkatakan
oleh Menteri Pendidikan iaitu YB Fadhil Siddiq, di mana dalam usaha untuk mengurangkan beban guru-guru di Malaysia yang mana kita tahu skop kerja mereka dah pun banyak dekat sekolah nak handle mata pelajaran, RPK, lepas tu ada lagi beberapa kurikulum yang perlu diuruskan dengan hal-hal sekolah dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif bagi mengurangkan beban guru-guru di sekolah, dan kepada mereka yang berminat untuk menyertai ataupun membuat permohonan sebagai pengawas peperiksaan SPM 2023 boleh ke portal KPM, dan juga syarat-syaratnya adalah seperti syarat umur, antaranya umur 18 sehingga 65 tahun, mempunyai sekurang-kurangnya kelayakan SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan, bebas daripada sebarang rekod jerayah dan tindakan mahkamah, serta mempunyai pengangkutan sendiri. Kalau nak join beramai-ramai Helina tak ada pengangkutan, kira kata tong-tong lah dengan kawan-kawan tu. Jadi ada beberapa kategori, 5 kategori yang telah ditetapkan, tetapi itu kita tak nak sentuh. Kepada mereka di luar sana nak merasai pengalaman menjadi pengawas peperiksaan, kalau dulu pengawas selalu kat sebelah, kita takut nak cakap, takut nanti kertas kena rampas, mungkin ada nak revenge ke apa ke, boleh sertai sebagai pengawas peperiksaan SPM 2023. Baik, kalau tadi awal pagi kita hujan, petang ini, malam ini apa cuacanya? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Liana Zulkifli. Seorang pemilik bengkel kereta ditemukan maut dalam kenderaan pacuan 4 roda dinaikinya, dipercayai akibat ditembak dalam kejadian kira-kira 5.30 petang semalam di Kampung Hutan Queen di Machang, Kelantan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, dalam kejadian pukul 5.45 petang itu, mangsa berusia 38 tahun yang juga peniaga mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan juga dadah. Difahamkan kejadian berlaku ketika mangsa yang memandu pikap berhenti untuk membeli alat ganti kenderaan. Berdasarkan maklumat awal, suspek adalah 2 lelaki yang tidak dikenali menaiki kereta Honda putih melepaskan beberapa das tembakan dari jarak dekat ke arah pemandu yang berada dalam pikap. Mangsa yang berada di bahagian pemandu meninggal dunia di lokasi kejadian dan motif kejadian masih dalam siasatan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Machang untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Hujan lebat yang berlaku pada sebelah petang Ahad menyebabkan beberapa buah rumah di sekitar Trolak dilanda banjir kilat. 2 buah pusat pemindahan sementara atau PPS dibuka di Dewan Semai Bakti Felda Trolak Selatan dan Dewan SRJK Tamil Pekan Trolak bagi menempatkan 41 mangsa dari 11 buah keluarga. Menurut laporan Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Batam Padang, PPS Dewan Semai Bakti dibuka pada 7.55 malam bagi menempatkan 19 mangsa dari 4 keluarga. PPS Dewan SRJK Tamil pula dibuka kira-kira 8.30 malam bagi menempatkan 22 mangsa dari 7 keluarga di Kampung Batu Empat, Pekan Trolak. Hujan berterusan menyebabkan air sungai melimpah ke kawasan perumahan. Menurutnya, terdapat 15 buah rumah di Jalan Felda Trolak Selatan terlibat dan banjir di 8 buah daripadanya telah surut sepenuhnya. Baik, sekian dari Bilik Berita. Salam Malaysia Madani. Sesuai
berlayan dengan apa yang saya katakan di awal siaran tadi, kalau kita kena peka dengan rakan-rakan di sebelah, ada yang kadang-kadang jiwa, mood semua dalam sangat low dan sebagainya kan. So kadang-kadang kita dah bantu dengan menjadi seorang pendengar yang baik, kita dah bantu untuk sentiasa berada dengan rakan-rakan kita ataupun diri kita sendiri sebenarnya, tapi masih tak dapat kekuatan itu. Itu yang kami nak kongsikan dengan anda semua. Kita nak bina kekuatan dalaman melalui Al-Quran bersama dengan tetamu kita yang berada di talian ketika ini, Dr. Alizi Alias, konsultan dan psikologis organisasi. Hello doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Boleh dengar ke doktor? Ya, sorry Izu, kuat insyaAllah. Okey. Herina Baik, dia sikit, tapi dengar. dalam kita nak berbicara tentang membina kekuatan dalaman melalui Al-Quran ini, apa amalan yang perlu kita praktikkan untuk kita sama-sama kuatkan dalaman kita dari segi mental, fizikal dan juga secara rohaniah lah. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Herina, Izu, salam Malaysia Madani, salam kesihatan mental. Soalan tadi tentang amalan yang perlu dipraktikkan untuk kuatkan dalaman kita, fizikal, mental dan rohaniah. Saya ni ada 2 ijazah sarjana muda, satu pengajian Islam, satu psikologi. So saya memang suka integrasi antara kedua-duanya. Saya promosi pendekatan biopsikososial spiritual. Kalau sebut Melayu mungkin susah nak faham. Kalau bahasa Inggeris, biopsychosocial spiritual. So antara amalan yang kita boleh bantu kekuatan fizikal, psikologikal, sosial dan spiritual, saya beri tips untuk mereka yang sihat dulu ya. Macam kebanyakan kita lah, kebanyakan penonton. Untuk yang sakit kronik berpanjangan, tips dia lain sikit. So dari sudut biologi, pemakanan sihat, senaman, tidak meruk, tidak hisap dadah. Dari segi psikologi pula, amalkan aktiviti self-care, me time, aktiviti kesihatan mental lah. Sosial, ada hubungan baik dengan keluarga, kejiranan, office, komuniti dan patuh kepada undang-undang. Dari sudut spiritual pula, memahami akidah tauhid secara tulen, mengamalkan ibadah secara sahih dan berakhlak mulia, termasuklah di media sosial yang agak toksik sekarang ni kan. So tu tips pendek daripada saya untuk mereka yang sihat, insya-Allah. Kita nak tahu juga, adakah psikologi dengan jiwa kita ataupun rohani dan juga mental kita ni saling berkait? Sebab dari segi zahirnya kita lihat orang tu perwatakannya baik, tetapi apabila menjadi keyboard warrior, lain pula karakternya. Tetapi dalam kalau kita lihat state of mental dia lain pula. So adakah ianya saling berkait antara satu sama lain? Dia memang berkait. Macam saya kata tadi, biological pun berkait, psychological berkait, social berkait, spiritual pun berkait. Bila sebut berkait, tak semestinya sama sepenuhnya. Sebab ada orang yang ada penyakit rohani tapi dia tiada penyakit mental. Ada orang yang ada penyakit mental tapi tiada penyakit rohani. Tapi overlap tu boleh berlaku. Tapi tak sama. Tak boleh tuduh orang yang penyakit mental tu kurang iman. Dan tak boleh juga tuduh orang yang ada penyakit rohani tu ada penyakit mental. Wallahualam. Kita faham bahawa macam doktor cakap tadi tu, orang sakit mental, sakit rohani ni tak ada iman, dan ramai yang cakap kamu ni kena sembahyang dan sebagainya. Tapi kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya kita faham bahawa mungkin ada kekurangan kimia dalam otak mereka. Namun bagaimana Al-Quran ini sebenarnya boleh membantu mungkin melegakan sikit situasi mereka. Ya, saya suka soalan macam ni sebab saya memang suka mempromosi mesej-mesej daripada Al-Quran. Ramai silap faham bila sebut panduan Al-Quran ni mesti fokus akidah tauhid, halal haram, akhlak kan. Betul, semua itu adalah asas yang teguh untuk menguatkan seorang mukmin. Tapi kalau kita baca Al-Quran betul-betul, kita tadabbur Al-Quran atau refleksi Al-Quran, Quran juga memberi bimbingan tentang aspek-aspek biologi, psikologi, sosial dan juga spiritual. Kalau sempat saya sentuh sikit kisah Siti Maryam yang kesakitan fizikal mengandung dan bersalin, ada tekanan psikologi sebab isolasi, ada tekanan sosial nak jawab apa dekat masyarakat tentang kelahiran tanpa bapa. Atau tak apa Quran sebut? Allah SWT menawarkan intervensi biological seperti bagi makan buah tamar, minum daripada anak sungai,
ada intervensi psikologi seperti mengiktiraf emosi negatif, emosi sedih Mariam, tak ada pula dia kutuk-kutuk Mariam kurang iman, kan? Dan intervensi sosial seperti apa nak cakap atau tak cakap kepada orang kampung bila balik kampung nanti berbawa bayi yang tiada bapa. Oleh itu saya ingin promosi pendekatan Al-Quran yang menyeluruh tentang kekuatan dalaman. Ada biologi, ada psikologi, ada sosial dan ada spiritual. Bukan spiritual semata-mata. Sekian. Pada zaman dululah ada beberapa rawatan alternatif. Tapi kalau zaman sekarang ni orang kata kalau tak diluahkan tu membawa barah pula. Kalau bercerita Betul. pun membawa barah juga. Jadi sebenarnya apa alternatif lain yang boleh kita buat dalam kita selain daripada mencari Al-Quran, apa lagi yang boleh kita buat untuk kita merawat dalaman kita ni? Kalau boleh, sebab tadi saya dah cerita tentang orang yang sihat, saya nak khususkan tentang orang yang sakit, terutamanya sakit kronik. Sakit kronik ni bukan macam sesama batuk demam. Dia sakit berpanjangan, kanser, sakit jantung, arthritis, diabetes type 2 dan macam-macam lagi. Mereka ni kadang-kadang dia lain sikit cara pendekatan Al-Quran ataupun bio-psycho-social spiritual approach ni. Dia masih sama juga. Contohnya, dari segi biologi, mereka kenalah makan ubat sebab dia dah sakit. Tak bolehlah tak makan ubat, kena dengar cakap pakar yang khusus tentang penyakit tersebut. Pemakanan dah lain dengan orang yang sihat, kena jaga. Senaman pun mungkin ada senaman khusus yang sesuai untuk pesakit kronik, dan saya suka promote teknik pernafasan jika berlaku stres akibat penyakit kronik tu. Itu biologi. Kalau psikologi, jangan lupa jumpa kaunselor. Kaunselor boleh membantu anda untuk menyelesaikan masalah-masalah harian, efek harian bila ada sakit kronik. Kalau misalnya orang sakit kronik juga ada penyakit mental, kena jumpa doktor psikiatri ataupun ahli psikologi klinikal untuk dapatkan psikoterapi. Dan kalau dalam keadaan biasa, kita pun boleh hadir kursus-kursus yang dipanggil psycho education, macam mana nak mengurus atau kita coach mereka macam mana untuk mengurus psikologi pesakit kronik. Kalau sosial pula, kena ada sokongan sosial. Kalau boleh kita semua, termasuk saya, kena ada grup BFF. Nak luahkan apa-apa, jangan luah dekat media sosial. Orang tak kenal kita, dia kutuk-kutuk balik kita kan. So kena ada social media group BFF, ada NGO berkaitan dengan penyakit kronik tersebut, masjid surau yang pesakit chronic patient friendly, dan juga office pun bagi akomodasi. Misalnya wheelchair access dan macam-macam lagi kan. Kat rumah pun kalau boleh design rumah yang mesra penyakit kronik. Ada macam-macam maklumat di luar sana. Last kali spiritual, kita kena buat ibadah khusus dengan khusyuk, kita faham maksud dia. Boleh juga jumpa ustaz-ustazah yang pandai menjampi ruqyah. Pastikan jampi tu berasaskan Al-Quran dan hadis yang sahih lah. Bukan yang maksud tak diketahui kan. Dan kalau baca Quran, kalau boleh di samping memahami terjemahan dia, tadabbur atau reflect kepada diri kita. Baca kisah Maryam, kisah Nabi Ayub ke, kita reflect diri kita, seronok. Kita mampu untuk menghadapi kesakitan yang kronik itu. Jangan lupa, kan orang kata sekarang #healing kan, pergi pantai, pergi hutan. Sebenarnya itu kan healing ya, itu untuk kesihatan mental, tafakur alam untuk membantu pesakit mental. Kalau sebenarnya tambah lagi, ada pesakit kronik yang sembuh selepas bertahun-tahun, tapi ada tak sembuh-sembuh. It's okay. Sebab mereka boleh belajar gembira dalam kehidupan, dalam kesakitan. Kadang-kadang lebih gembira daripada kita yang sihat ni. Sebab mereka kuat dan mampu bangkit setiap kali mereka jatuh. Iman pun bertambah, pahala terkumpul lebih banyak sebab kesakitan tu Allah bagi pahala. Banding kita yang sihat, yang tak pernah rasa jatuh sakit ni kan, yang kronik. So, kadang-kadang mereka ada kelebihan berbanding kita. Kata kuncinya, mereka berjaya mengurus simptom. Kesakitan tu lebih terkawal disebabkan amalan biologi, psikologi, sosial dan spiritual yang saya sebut tadi. Okay, sekian. Okey, baik doktor, kabarnya ada program yang boleh orang ramai sertai untuk menambah ilmu, membina kekuatan dalaman melalui Al-Quran. Mungkin doktor boleh kongsikan? Membina kekuatan dalaman dari surah Al-Quran? Dalam program yang program yang akan diadakan tu. Oh ya, nasib baik. Terima kasihlah tanya. Sebab kami memang ada program Wellness Quranic Valley yang telah melancarkan satu pilot project di Cerengin Resort Janda Baik, dinamakan Seminar Soul Fitness dan Wellness. 28 September 2000
hari suntuk. Boleh stay 1 malam sebelum tu dan balik masa hari program, ataupun stay 2 malam pun boleh juga. Ada sesi daripada ustaz, daripada saya, pakar psikologi dan juga pakar pemakanan dan pelbagai aktiviti sampingan berbentuk biopsychosocial spiritual. So sila datang beramai-ramai. Terima kasih bertanya. Pesakit kronik boleh datang, penjaga mereka boleh datang, berdua boleh datang, penjaga dan pesakit kronik. Ada NGO ke institusi agama yang ingin memahami dan menyantuni pesakit kronik, jom kita datang. Untuk maklumat lanjut boleh lawat media-media sosial Quran Hour dan media sosial saya sendiri, Dr. Alizi Alias. So, terima kasih kerana memberi peluang untuk saya mempromosi program untuk pesakit kronik, penjaga mereka, institusi berkaitan yang menggunakan pendekatan Al-Quran yang syumul, yang menyeluruh, biological, psychological, social dan spiritual. Sekian, terima kasih. Secara ringkasnya, mungkin doktor boleh terangkan sikit je bagaimana melihat masyarakat sekarang ni dengan penghayatan Al-Quran dalam menyemai semangat kerohanian ni dalam masyarakat kita. Saya berpendapat sekarang ni kesedaran dia memang sangat tinggi. Dah ramai program-program yang dianjurkan, terutama macam Quran Hour, dan disertai dengan tadabbur, dikendalikan oleh ulama-ulama tafsir sama ada dari Malaysia atau dari luar negara. So kena sokong ramai-ramai, dan sudah banyak buku-buku yang ditulis oleh ustaz dan ustazah sendiri yang mengaitkannya dengan kedua-dua kesihatan fizikal dan kesihatan mental, di samping kesihatan spiritual. Dan ini adalah satu yang sebelum ini tidak terlalu dipromosikan. So saya rasa kesedaran sudah makin meningkat terhadap Al-Quran. Bukan sekadar baca nak khatam Quran kan, ataupun nak sunat. Kalau dulu zaman kita dulu nak sebelum sunat kena khatam Quran dulu kan misalnya. Ada kalau zaman lagi tahun dulu sebelum kahwin kalau wanita kena khatam Quran dulu. Sekarang kesedaran Al-Quran sudah bertambah, alhamdulillah, dan terima kasih kepada pihak Bernama TV turut bersama mempromosi pendekatan ini, insya-Allah. Baik, terima kasih juga doktor kerana sudi berkongsi kami tentang cara untuk kita membina kekuatan melalui Al-Quran, dan kami ucapkan semoga berjaya melalui program yang diadakan, dan kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Kalau dulu kita kecil-kecil suka main bali-bali batu dekat depan rumah, hari ini kita nak membawakan kepada anda daripada sekecil-kecil batu sehinggalah menjadi sebesar-besar batu, iaitu bangunan ni. Dan topik kita pada hari ini adalah makmal bertauliah dalam industri pembinaan. Kita ada 2 orang tetamu. Sila perkenalkan Helena. Siapa dia? Betul. Di sebelah saya kita ada Technologies Engineer Ahmad Rashdan bin Manzur, seorang GM, General Manager. Dan juga di sebelah sana kita ada Technologies Engineer Muhammad Syakir bin Zulkafli, Managing Director daripada syarikat Global Lab Engineering Sdn Bhd. Kedua-duanya mereka masih muda dan mengemudi sebuah syarikat yang mengamalkan ataupun nak melakukan penyelidikan tentang kejuruteraan pembinaan dan mempunyai makmal sendiri. Betul Cik Rashdan dan betul. juga Cik Syakir. Baik, sebelum kita nak memulakan sesi kita ni, kita nak faham juga apa sebenarnya aktiviti ataupun servis yang boleh diberikan oleh Global Lab Engineering Sdn Bhd ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Global Lab Engineering Sdn Bhd ni merupakan satu syarikat yang menjalankan perkhidmatan makmal kejuruteraan. Kita tertumpu kepada ujian bahan binaan dan juga ujian kualiti kerja di tapak lah. Okey, di samping itu pihak Global Lab juga menyediakan perkhidmatan kerja-kerja penyiasatan tapak, yang mana kerja ini perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kerja-kerja reka bentuk kejuruteraan dibuatlah. Okey, so data-data yang kita provide kepada pihak pelanggan atau sebagai contoh perunding ataupun kontraktor ini diguna pakailah bagi tujuan reka bentuk, untuk tujuan reka bentuk lah. Dan bercakap tentang makmal yang diiktiraf ini, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan makmal diiktiraf ni, Cik Rashdan? Okey, sebelum saya bagi sedikit briefing lah tentang apa itu makmal bertauliah, saya
nak jelaskan sedikit lah stigma saya time saya kecil-kecil dulu. So kita sering ingat kalau makmal ni sentiasa saintis. Saintis dengan lab coat-nya, dengan tabung ujinya. Tapi apabila saya dah semakin jadi engineer lah, saya jadi engineer, and then saya involved di setiap peringkat construction tu, baru kita tahu apakah itu peranan makmal dalam kita check quality. So sebagai contoh, bangunan ini sendiri, bangunan ini kalau kita tengok daripada segi visual, kita nampak dah itu konkrit, tiang yang besar. Jadi sebelum kita rasa safe untuk kita duduk dalam bangunan ini, kita kena check quality dia, adakah dia safe. Sama yang kita bawa sampel-sampel ni, sampel konkrit ada, sampel besi ada. So itulah sampel-sampel yang kita buat untuk kita check daripada segi kualiti keselamatan dia. And then daripada segi apakah makna makmal bertauliah tu, kita ni masuk bertauliah ni sesebuah perniagaan ataupun servis lah saya sebut ya. Servis ni tak cukup dengan kita berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, betul? Okay, betul. Itu mendaftar perniagaan. Ia bukannya satu pentauliahan. Jadi pentauliahan untuk makmal kejuruteraan awam ini tidak cukup juga jika kita berdaftar dengan agensi teknikal. Itu bukan pentauliahan. Itu hanyalah sekadar kita daftar nama syarikat kita sahaja. Tapi apabila kita sebut pentauliahan untuk makmal ni, agensi yang sebetulnya yang menganugerahkan sijil skim akreditasi makmal Malaysia ni, kita panggil akronim dia SAMM, di bawah yang membawa kod ISO 17025 adalah Jabatan Standard Malaysia, JSM. Jadi JSM ni lah agensi kerajaan yang diberi mandat oleh orang kata susul galur penjagaan unit measurement SI tu, unit measurement susul galur dia yang berada di peringkat nasional ni adalah JSM. Satu soalan ringkas, apa pentingnya ataupun signifikannya mendapat pengiktirafan daripada JSM dalam membuat sesebuah pembangunan di negara kita? Kualiti. Kenapa saya sebut kualiti? Kerana sewaktu proses kita mendapatkan pentauliahan ni, kita telah melalui proses almost 3 tahun kita nak mendapatkan sijil pentauliahan SAMM saya sebut tadi. Saya dan tim saya, tim Global Lab saya, kita dah mendapatkan satu modul ISO 17025 tu. Kita study, kita become expert on that, kita hire consultant untuk latih kita supaya kita expert dalam sistem pengoperasian 17025 tu. And then JSM akan datang kepada office kita, dia akan buat physical audit. Audit tu sebanyak 3 proses. Proses ketiga, alhamdulillah kita dah tempuhi ke semua proses tu, kita dah menangis-nangis pun ada, dengan NCR yang kena semua. Staff saya lah, saya tak menangis lah. Alhamdulillah kita dah survive, kita dah dapat pengiktirafan JSM SAMM tu. So kualiti tu terjaga. Kualiti terjaga. Tapi kalau Cik Rashdan menangis pun kita tak judge. Okey, Cik Syakir, kita lihat Cik Syakir dan Tuan Cik Rashdan ni sangat muda. Kita nak tahu juga apa yang memberi inspirasi untuk berdua masih muda menerajui sebuah syarikat dalam bidang kejuruteraan dan sebagainya. Apa sebenarnya yang mencetuskan idea dan inspirasi? Actually macam mana terinspirasinya idea untuk membuka makmal ni adalah pengalaman dalam bidang kerja. Actually saya lepas graduate bekerja di construction, di field construction lah 2 tahun. Itu projek Lebuh Raya Pantai Timur. Selama 2 tahun lebih kurang. Kemudian tamat kontrak, cari kerja lain lah kan. So kerja konsultan di perunding mula. Selama lebih kurang juga 2 tahun. Dan kat situ saya lihat ada peluang di sebalik masalah lah kan. Biasa peluang ni timbul di sebalik masalah. So permintaan yang ada permintaan lah. Dan actually kerja kualiti ni sangat diperlukan lah bagi negara-negara membangun, yang mana Malaysia juga antara negara-negara yang sedang membangun. Dan keperluan kualiti ni semakin hari semakin tinggi selari dengan ketamadunan sesuatu negara lah. So dari situ kita nampak itu merupakan peluang dan boleh kita berniagakan lah kan. So alhamdulillah lebih kurang 4 tahun pengalaman. Pada 2014 kita mula beroperasi dan
tahun ini 2023 dah lebih kurang 8 tahun, 9 tahun lah kita dalam market. Alhamdulillah. 8 tahun bagi sebuah syarikat itu masih muda lagi. Baru nak bertatih orang kata. Jadi di peringkat awal masa menubuhkan syarikat ni ataupun mendapatkan JSM 17025 tu, apa antara cabaran yang paling besar nak dihadapi sebelum boleh kekal dalam industri ni? Cabaran dia tu banyak sebenarnya kan. So kita tumpu dari segi teknikal lah. Technical part memang sangat tinggi dan perlukan komitmen yang tinggi daripada tim lah. Dan dari segi lain, dari segi modal lah, modal operasi, yang mana kita perlukan equipment yang mengikut standard dan piawai yang ditetapkan tu terlalu high spec lah actually. So bagi membolehkan makmal beroperasi dengan baik dan mengikut piawai. So itu antara cabaran yang perlu di inilah. Okey, baik. Kita nak tahu Global Lab Engineering Sdn Bhd ni apa servis yang ditawarkan? Okey, baik. Servis yang ditawarkan saya akan terangkan dengan ringkas tiga main core service kita lah. Okey, yang first core and second core ni dia saling berkait rapat. Nombor satu yang berada di atas meja kita ni, bahan binaan, dan yang kedua, dah ada bahan binaan mesti ada proses pembinaan. Okey, saya ni suka present dengan cara-cara bagi situation sikit lah. Okey, andai kata bangunan ni yang saya terang sebentar tadi, kita andai kata hari ni kita ada aktiviti kita nak konkrit tiang tiang di depan kita ni yang besar ni. So kita akan ambil sedikit sampel daripada bancuhan konkrit tu, daripada tiang ni untuk kita jadikan ni sampel di depan ni. So andai kata dia dah decide strength untuk tiang ini certain strength. Let's say strength 30 kan, dalam engineer ni kita pakai 30, 35, 40 and so on. So let's say ini grade 30. Jadi kita akan ambil sedikit sampel bancuhan konkrit tiang ni, kita akan bawa balik ke makmal kita dan kita test adakah ia mencapai spek 30 yang seperti yang didesign oleh design engineer itulah. Kemudian di dalam tiang ada besi. So besi itu juga sama, kita akan test dia punya strength, adakah dia mencapai strength yang dikehendaki. Kebiasaannya dekat Malaysia ni dia pakai strength 500 lah. So kita balik bawa pada makmal kita akan buat tensile strength. Tensile strength tu kita akan tarik besi tu sampai putus, adakah dia mencapai strength 500 tu. Okey. Selesai bahagian bahan binaan, dia ada proses pembinaan. So untuk proses pembinaan so let's say macam Helena dengan Izu boleh nampak dekat yang bulat tu adalah jalan Yang warna hitam ni. Yang warna hitam tu. So warna hitam tu jalan ni, kita kalau orang awam mungkin tak faham proses stage of construction tu. So, actually daripada tanah sampai ke yang hitam yang kita nampak silinder tu, semua ada proses semakan kualiti dia. So jadi di setiap stage tu, daripada tanah, crusheran sampai ke pavement tu, kita ada proses-proses semakan kualiti dia, di mana kita kena mencapai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak JKR lah. Jadi kita akan datang ke tapak, on every stage kita yang akan sahkan kualiti dia. Jika dia okey, boleh proceed to the next layer. Jika okey, boleh proceed to the next layer. Jika tak okey, apa tindakannya. So begitulah. Dan core business yang ketiga adalah kita site investigation. Site investigation ni dia sebelum buat bangunan, tim kami lah yang first kali akan masuk ke tapak dulu untuk kita mendapatkan data-data geotek tanah. So ibaratnya lah, kalau kata kita buat projek highway tu kan, sebelum highway tu ada, dia adalah hutan belantara. Tim kami yang first dulu masuk. Anak-anak buah saya kalau setakat jumpa harimau tu normal. True story. Harimau tu normal. Jadi dia hantar kat gambar, dia bagi kita lah. Saya pun cakap lah, baca Qul Allah lah. Cakap saya nak masuk. Jadi macam tu lah. So dengan mendapatkan data geotek tu, anda kata buat bangunan ni, ini kita boleh assume sebagai bangunan yang high rise lah. Kan? Dia bangunan yang tinggi. Jadi apabila kita dapat data geotek tanah di bawah tu, barulah designer boleh membuat design yang optimum. Itu key point dia. Optimum design. Okey. So apa perbezaan yang paling ketara kalau memang makmal ini diiktiraf dan juga diberi akreditasi? Saya untuk soalan Harilina ni saya kena jawab dengan lebih terperinci lah, sebab dia sangat berbeza. Okey, dia ada 2 poin utama lah.
Nombor satu daripada segi sistem pengoperasian. Okey. Macam saya cakap sebelum ni, sebelum kita apply untuk JSM tu, kita dah pun 3 tahun study modul ISO 17025 tu. And then kita panggil consultant untuk ajar kita, modal pun makan banyak semua kan, man hours, kita training, kita pergi kursus. And then apabila kita dah mendapatkan sistem pengoperasian yang saya panggil G2 lah, and then JSM akan datang audit kita. So daripada segi sistem pengoperasian modul tu saya pecahkan kepada 2. Nombor 1 kita panggil quality management. Daripada quality management tu modul 17025 tu mengajar kita macam mana kita nak handle records. Dia agak similar dengan lebih kurang management 9001 lah. Tapi macam mana kita nak handle management record, macam mana kita nak handle request and review client sampai keluar quotation. Okay, one situation lah, saya cakap kat Izu. Andai kata Izu nak order aircon. Ini macam mana kita, syarikat kami treat order. Kita handle order. Andai kata Izu nak order aircon. Tiba-tiba Izu call supplier tu cakap, saya nak order aircon brand ABC. Tiba-tiba yang sampai tu brand XYZ. Mesti Izu rasa tak puas hati kan. So itulah beza kita. Kita macam mana ISO 17025 ni dia ajar kita macam mana kita nak treat order macam tu. Dan dia ajar kita macam mana kita nak handle risk, macam mana kita nak handle NCR and so on. Okay, kemudian itu part quality management. Kemudian adalah part technical management. Technical management ni sangat complicated and pada saya it is quite mathematical lah. Sebab kita ni competent daripada segi dari segi equipment kita. Kalau lab yang tak bertauliah, saya cerita the real story lah. Kalau lab yang tak bertauliah, dia ambil sampel, katalah dia ambil sampel tube kecil tu, dia timbang. Tapi dia ambil timbang katalah 100 gram, terus dia rekod. Tapi di pihak kami, makmal yang bertauliah, dia ambil sampel tu, dia letak, ia bukanlah proses yang betul. Dia kena buat semakan equipment tu dulu. So kita kena make sure equipment kita kena berada di dalam keadaan first class. First class tu di mana accuracy dia must be below than 1%. Kena buat calibration semua dulu lah. Exactly. Kita kena buat calibration. Okay. And then Helena kata sebut pasal calibration tu memang kata celah yang sangat bagus lah. Itulah beza kita lab bertauliah dengan lab tidak bertauliah. Kita punya sistem calibration kita macam piramid lah, Kita di pihak makmal bertauliah ni kita berada di bawah sekali. Yang di atas kita mesti melantik service provider yang mempunyai SAM juga. Calibration service provider yang mempunyai SAM juga. And then di atasnya adalah NMI, National Meteorology Institute yang berada di Sepang. So piramid yang teratas sekali adalah di nama dia BIPM. BIPM tu maksud dia Bureau Institute Points of Measurement. Biro ni lah yang menjaga unit-unit SI di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi apabila kita tengok hierarchy pyramid tu, kita berada di dalam unbroken change of traceability. Itulah kelebihan makmal bertauliah dan perbezaan dengan makmal tidak bertauliah. Itu dia pencapaian yang cukup besar. Okey, kita ada berbaki masa yang sikit saja lagi. Jadi kita minta kepada Cik Syakir, betul lah? Okey, Cik Syakir. Kalau kita tengok, tadi kita dah sembang umurnya dengan kedua-duanya agak muda. Usahawan, orang kata boleh berjaya jugalah, usahawan yang berjaya dalam bidang industri pembangunan ni. Mungkin ada nasihat ataupun kata-kata motivasi untuk mereka di luar sana kepada nak menceburkan bidang ni. Peluang dan ruangnya ada, tetapi hala tujunya mungkin ada sama-sama lagi. Apa nasihat ataupun kata-kata motivasi boleh diberikan? Dalam perniagaan tu perlu ada jiwa lah sebenarnya. Jiwa berniaga tu kena ada. So bagi saya lah, kalau tiada ilmu pun tak boleh juga kan. Ilmu kena selarilah dengan apa yang kita buat. Sebagai contoh, kita berilmu dalam bidang masakan. So kita janganlah pergi buat kerja construction, betul? Selarilah dengan apa yang kita buat. So dan lagi satu, hubungan kita sesama manusia pun kena jaga. Hubungan dengan Tuhan pun kena jagalah. Tu antara core utamalah yang untuk kita kita untuk berjaya dalam bisnes lah. Baik, itu dia. Hablum minallah, hablum minannas. Itu yang paling penting katanya. Baik, terima kasih Tuan Ahmad Rashdan dan juga Muhammad Syakir kerana sudi berkongsi
saya kira satu kejayaan untuk anak muda untuk membuat satu makmal yang diiktiraf dan sebagainya, dan mungkin anda semua boleh juga jadi macam mereka, dan kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Dan juga silang budaya amat penting bagi mana-mana negara dalam kita memahami dan juga membina persefahaman bagi sesuatu masyarakat dan juga bangsa serta kaum. Dan hari ini kita nak bercakap soal aspirasi silang budaya Malaysia dan Indonesia, satu negara jiran yang cukup rapat dengan kita. Hari ini kita ada dua orang tetamu juga, Helena. Saya perkenalkan seorang, Helena perkenalkan seorang. Di sebelah kanan saya sekali, ujung sana, ada Pak DC Aryadi selaku Pensyarah Universiti Rangkas Bitung. Apa khabar Pak DC? Alhamdulillah. Selamat datang. Okay, Helena lagi seorang, kenalkan. Selamat datang juga kepada Cik Sarina Aziz, pengurusi Tepak Telas. Betul. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Baik, kita nak bercerita tentang aspirasi silang budaya Malaysia-Indonesia ini. Sebenarnya kita faham ia melibatkan 3 universiti dan sebagainya. Namun apa fokus utama program ini? Okey. Pertamanya memang kita nak mengeratkan silaturahim antara dua negara, Indonesia-Malaysia, dan penglibatan universiti-universiti ini adalah untuk kita terapkan bagaimana mahasiswa dan mahasiswi ini boleh bergabung di antara dua negara untuk mereka berkolaborasi menghasilkan produk-produk kreatif di masa akan datang. Ini merupakan penganjuran kali yang keberapa? Di Malaysia ini merupakan seperti produk membalas, kerana sebelum pandemik Malaysia sudah ke Banten, Indonesia. Menyertai festival Seni Multatuli. Jadi ini adalah balasan untuk program aspirasi silang budaya ni. Pak DC sendiri melihat ini sebagai salah satu program yang cukup baik juga untuk kita mengenal budaya yang pelbagai di negara Malaysia dan juga Indonesia. Mungkin ada beberapa kelainan dari tahun ke tahun yang Pak DC lihat, sebenarnya boleh lagi kita tambah baik untuk program-program akan datang. Okey. Kalau saya kan dari perwakilan Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, Indonesia. Sebetulnya betul apa yang disampaikan tadi oleh Sarina Aziz. Kita bekerja sama dengan Universitas Teknologi Mara Malaysia dan dijebatani oleh kawan-kawan di Tepak Telas. Kenapa program apresiasi silang budaya ini mesti kita terus galakan? Tadi silaturahmi itu sangat penting. Kemudian terkait dengan cerita dan naskah yang kita angkat, sebetulnya itu mengenalkan kembali terkait dengan tradisi lisan yang ada di masyarakat Melayu. Bahwa Banten juga memiliki tradisi lisan ataupun cerita-cerita masyarakat atau folklore, cerita-cerita rakyat yang ada di Provinsi Banten, Indonesia khususnya. Dan begitu juga cerita-cerita rakyat yang ada di Malaysia. Nah, kebetulan kita selalu menuliskan skrip-skrip itu, bahkan sejarah-sejarah yang kita kaitkan, hubungkan dengan folklore. Nah, saat ini mahasiswa-mahasiswa ataupun pelajar-pelajar yang ada di Indonesia dan Malaysia juga mesti banyak memiliki referensi itu. Nah, salah satunya dengan mengangkat cerita Pangeran Astapati ini, sehingga mereka semakin mengetahui, ternyata sejarah juga menyimpan cerita rakyat seperti itu di dalamnya. Okey, dan kami fahamkan program ini ada beberapa hari dan ada program yang telah pun dilangsungkan. Dan macam mana sambutan tentang program yang telah pun dijalankan itu? Okey, dalam program aspirasi silang budaya ini, pertamanya kita ada persembahan teater Astapati, penulisnya Pak Desi Aryadi, beliau juga sutradara. Dan itu sudah selesai 2 hari yang lalu. Dan disambung dengan forum pada malam ini pukul 8.30 malam, dan keesokan harinya pada pukul 8.30 malam juga, semuanya bertempat di Rumah Pena. Ini antara sedotan tentang teater itu, Ya, betul. Mungkin Bapak boleh ceritakan sedikit tentang teater itu. Okey. Pangeran Astapati sebetulnya nama sosok pahlawan di Provinsi Banten. Okey. Asal namanya itu adalah Pangeran Wirasuta. Okey. Pangeran Wirasuta itu adalah salah satu masyarakat di kesepuhan ataupun keolotan suku Baduy ataupun suku pedalaman yang ada di Provinsi Banten, Indonesia. Mereka tinggal di tengah hutan belantara
atau lebih sering disebut dengan masyarakat Kanekes. Nah, Pangeran Wirasuta ini berangkat ke Serang ataupun ke Kerajaan Sorsoan untuk bertemu dengan rajanya yang bernama Tirtayasa. Tirtayasa yaitu adalah seorang raja di Kerajaan Sorsoan di Banten yang sangat kuat dengan misi Islamnya. Nah, sedangkan masyarakat Baduy ini adalah masyarakat yang tidak memegang teguh keyakinan dengan Islam, tapi mereka memiliki agama, percayaan ataupun Sunda Wiwitan. Notabene mereka belum Islam. Tapi ketika beliau sampai di Sorsoan, beliau Wirasuta ini diterima oleh raja. Kemudian dia pekerjakan di kerajaan tersebut. Dan pada suatu ketika di kerajaan Sorsoan itu terjadi perseteruan antara anak sama ayah, Sultan Haji dengan Prabu Tirtayasa. Nah, saat itu Prabu Tirtayasa harus memilih satu orang panglima ataupun pangeran yang akan diutus untuk mengislamkan kerajaan Palembang ketika itu. Nah, pada saat itu Pangeran Sultan Haji, anaknya Tirtayasa, itu dianggap tidak pantas. Akhirnya terpilihlah Pangeran Wirasuta ini untuk mengislamkan kerajaan Palembang. Yang sangat keren sekali bahwa Pangeran Wirasuta ini, tadi saya sampaikan, mereka ini berasal dari masyarakat suku Kanekes ya. Suku Kanekes ataupun suku Baduy itu mereka bukanlah masyarakat yang terasing, tapi mereka masyarakat yang mengasingkan diri dari dunia luar. Dan itu mereka bukan Islam, tapi ketika dia diutus oleh Pangeran Tirtayasa untuk mengislamkan Palembang, dia siap. Nah, kemudian setelah dia mengislamkan Palembang, dia kembali lagi ke Banten. Begitu di tengah laut, dia disusupi. Kapal yang dia bawa itu bersama pasukannya disusupi oleh mata-mata suruhan dari anaknya Tirtayasa. Okey, itu maknanya itu sedikit sebanyak tentang teater yang telah pun dijalankan. Cik Sarina, kita faham juga malam ini ada forum, esok kita ada bengkel. So, apa pengisian untuk forum dan bengkel ini? Okey, untuk forum, kita bawa 2 panel kita daripada Malaysia dan akan bersama dengan panel-panel daripada Banten sendiri. Okey, kalau daripada Malaysia ni kita insya-Allah Bapa Raja Ahmad Aminullah akan bersama sebagai panel daripada Malaysia. Seterusnya ada Encik Termizi Yaakob, sejarawan dan budayawan daripada Kuala Kubu, Selangor. Daripada pihak Banten pula Bapak Desi Aryadi dan Bapak Dedi Majid akan bersama-sama dalam forum nanti. Dalam forum tu kita akan melihat akan ada beberapa perbincangan yang akan dilakukan. Betul. Tapi untuk bengkel yang akan diadakan esok, apa intipati dalam bengkel silang budaya ni? Okey, dalam bengkel nanti kita akan highlight tentang bengkel keaktoran dan juga proses kreatif. Yang akan dipimpin oleh Bapak Desi Aryadi dan juga Dedi Majid tadi. Okey, dan bagi mereka yang berminat untuk menyertai forum dan juga bengkel itu, adakah penyertaan masih terbuka dan mungkin bayaran diperlukan ataupun percuma? Kita masih lagi mengucapkan selamat datang untuk menyertai. Tiada sebarang bayaran dikenakan. Ini memang total sebuah kerjasama yang menggalakkan pertumbuhan kebudayaan dan kesenian di Malaysia. Okey, Pak Disi, secara ringkas sikit je harapan untuk teater Pangeran Astapati pada malam ni. Okey, harapan saya pementasan teater dari Teater Gate yang bertemakan Pangeran Astapati itu diterima di masyarakat seluruh Malaysia, khususnya masyarakat Kuala Lumpur. Dan saya berharap juga ke depannya pementasan Pangeran Astapati ini menjadi sebuah motivasi pada komunitas-komunitas teater yang ada di Kuala Lumpur untuk hidup kembali. Karena jaringan kerjasama ini sangat menarik sekali. Dalam pementasan Astapati ini yang menariknya itu para tokoh ataupun pemainnya terdiri dari 2 negara, Indonesia dan Malaysia. Baik, okey. Terima kasih Pak Desi Aryadi, pensyarah daripada Universiti Setiabudi, dan juga Cik Sarina Aziz, pengurusi Tepak Telas, kerana kesudian berkongsi bersama dengan semua penonton apa khabar Malaysia tentang aspirasi silang budaya Malaysia dan Indonesia. Kepada semua yang berminat untuk menyertai forum dan juga bengkel, mungkin anda boleh dapat maklumat lanjut pada kertas ataupun
QR code yang akan kami kongsikan kepada anda sebentar saja lagi, dan telah pun kita kongsikan sebentar saja tadi. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan buat penonton Apa Khabar Malaysia untuk edisi Isnin 18 September 2023. Saya Helena Balavi. Saya Zee Yusof. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Manadi. Bye-bye. Terus bangkit, yakin berdiri.